Boleh nampak skrin yang cikgu share ni? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu teruskan ya. Okey. Kalau hari ni kita bincangkan kertas 1 kemarin Kamu ada jawab kan? Ada 19 soalan tu. So topik yang kemarin tu kita belajar topik 3.3 satelit buatan manusia. Okey? Jadi kita ulang kaji. Sebenarnya ini topik tingkatan 4 sudah belajar. Jadi kita refresh balik. Okey? Tajuk ni. Sekarang untuk laju linear satelit. Okey, untuk satelit buatan manusia, kalau kita cakap tentang satelit, ada dua yang paling penting lah yang kita kena tahu tentang satelit ni, yang kita boleh ukur. Yang pertama ialah laju linear satelit. Laju linear satelit ni apa? Okey, satelit ni kan dia bergerak di luar permukaan bumi dalam keadaan yang membulat. Okey, dalam keadaan yang membulat, dia mengorbit. Okey, dalam masa yang sama, satelit ni juga mengalami daya tarikan ke pusat bumi. Maksudnya, dia ditarik pergi bumi. Tapi dalam masa yang sama, ada juga daya yang menyebabkan dia membulat. Jadi ada dua daya yang bertindak ke atas satelit ni. Pertama adalah daya graviti. Yang kedua adalah daya memusat. Okey? Takat ni boleh ikut cikgu? Boleh. Okay, daya memusat dengan daya graviti. Okey, cikgu mau kamu fikir sikit. Cuba bayangkan kalau daya graviti ni melebihi daya memusat, apa berlaku dengan satelit tu? Jatuh. Jatuhlah dia kan. Tapi kalau apa pula berlaku kalau daya memusat ni melebihi daya graviti? Siapa boleh ni jawab? Apa akan berlaku kalau sekiranya daya memusat yang membulat tu melebihi daya graviti? Kamu rasa apa akan berlaku? Adakah dia masih berada pada orbitnya? Dia terkeluar. Masih. Terkeluarlah, dia tidak akan jadi macam ini. Jadi apa yang menyebabkan orbit planet ataupun satelit ni mengorbit pada lintasan yang tetap membulat begini disebabkan nilai daya memusat. Daya memusat formulanya MV kuasa 2 per R ni sama dengan daya graviti. Dia balance. Macam kamu bayangkan ya, kalau ada dua orang yang tarik tali seimbang. Orang sebelah kiri 100 Newton, sebelah kanan 100 Newton. Apa akan berlaku dengan tali tu? Dia akan statik kan? Tiada perubahan. So itu yang berlaku kepada satelit. Tapi satelit ni dia tidaklah statik. Dia bergerak tapi dalam masa yang sama pergerakan dia tu dipengaruhi oleh daya graviti dan daya memusat yang sama nilainya. Okey? Jadi daripada sini, daripada hubungan ini, bila buat begini kita bagi dia sama dengan, akhirnya terbitlah formula V iaitu laju linear. Laju linear ni maksudnya laju satelit, bukan laju bumi. Laju satelit sepanjang dia melalui orbit itu. Jadi laju linear kalau ikut formula dia, V sama dengan square root GM per R. Okey, apa dia di sini, apa itu G? G adalah pemalar kegravitian. Semua tahu kan? Semua tahu kan G? Tahu cikgu. Lepas tu M ni jisim apa? Mungkin ramai yang keliru. M ni mau ambil jisim apa? Jisim bumi kah? Jisim satelit? So M ini adalah jisim pusat yang di orbit. Sekarang kalau tengok pusat satelit, di mana pusat dia orbit ni? Di mana dia pusat dia? Bumi kan? Bumi. Jadi kita pakai jisim bumi, bukan jisim satelit. Okey, lepas tu, jadi M tadi jisim bumi ataupun jisim pusat yang di orbit tu. Kemudian R adalah jarak mengorbit. Okey, sekarang jarak mengorbit daripada pusat.
Kalau jarak mengorbit daripada pusat, kita kena ambil kira jejari bumi campur dengan ketinggian satelit. Sebab satelit mengorbit di atas permukaan bumi, bukan betul-betul dekat permukaan. Dia di atas lagi pada satu ketinggian. Jadi R di sini merujuk sama dengan, dia punya R ni sebenarnya sama dengan R besar tambah H. R besar ni adalah simbol bagi jejari bumi. H adalah ketinggian satelit. Setakat ni boleh faham? Ada apa-apa soalan? Tidak. Okey, bagus. Jadi kalau ditanyakan tentang laju satelit, laju satelit, kenapa, apa formulanya inilah. V sama dengan punca kuasa GM per R tambah H. Okey. R tambah H ni sebenarnya sama dengan R. Cuma R tu kita kena faham. R tu ialah jejari mengorbit. Jadi kalau jejari mengorbit daripada pusat pergi tempat yang satelit tu. Jadi kena tambahlah jejari bumi campur dengan ketinggian. Jadi ini formula dia. Formula ni ada dibagi dalam senarai rumus. Jangan risau. Okey, cuma untuk kamu fahamkan siap pakai formula ni penting. Okey, kalau tiada apa-apa soalan kita pergi next page. Boleh? Boleh. Okey, jadi laju linear. Okey, saya ikut satu soalan lagi. Kenapa dia dipanggil laju ya? Kenapa bukan halaju? Siapa boleh bagi idea? Ada? Kenapa laju ya? Apa beza laju dengan halaju? Kalau halaju dia ialah vektor. Ada arah dan ada nilai. Kalau laju, skalar. Ada nilai sahaja, arah dia tiada. Kalau kamu perhatikan, satelit ni dia tidak berubah-ubah arah dia. Dia sentiasa tangent kepada bulatan tu. So arah dia ada banyak kan? Betulkah? Ya. Arah dia tidak statik. Dia sentiasa berubah arah. Sebab itu dia ada, kita panggil dia laju linear. Maksudnya satelit ni dia mempunyai laju. Dia bukan halaju. Kalau halaju mesti pada satu arah sahaja. Boleh faham? Kelas? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, kemudian ada satu lagi penting tentang satelit adalah halaju lepas. Okay, apa pula halaju lepas ni? Halaju lepas adalah halaju yang minimum yang diperlukan oleh satelit ni untuk keluar dari permukaan bumi. Sebab itu bukan semua objek senang-senang mau keluar daripada permukaan bumi. Kalau mau keluar daripada permukaan bumi, dia mesti melepasi halaju lepas. Jadi macam mana mau kira halaju lepas ni? Halaju lepas diterbitkan melalui hubungan antara tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. Okey, konsep dia begini. Objek dia akan terlepas daripada permukaan bumi apabila dia boleh mengatasi dia punya tenaga keupayaan graviti. Maksudnya dia punya tenaga kinetik mencapai tenaga keupayaan graviti. Dia boleh mengatasi tenaga keupayaan graviti. So tenaga kinetik kalau dia boleh mencapai tenaga keupayaan graviti bermaksud halaju yang digunakan oleh tenaga kinetik itulah namanya halaju lepas. Maksudnya boleh objek tu boleh limpas daripada permukaan bumi. Okey, cuba ulang balik satu orang macam mana syarat untuk halaju objek terbebas ke keluar daripada permukaan bumi. Mesti apa tadi cikgu ulang, cikgu cakap tadi tenaga kinetik mesti apa? Mesti melepasi tenaga apa? Minimum tu? Mesti mengatasi tenaga keupayaan graviti. Kan kita ada tenaga keupayaan graviti, tenaga kinetik. Kan objek ni, kita ni kan ada tarikan ke pusat bumi. Kita ni ada daya yang mendorong kita ke arah pusat bumi. Sekarang kalau objek mau keluar daripada permukaan bumi, dia mau pergi atas. Kamu nampak dia opposite kan?
U tarik kita pergi pusat. Tapi kalau kita mau keluar, kita kena ada EK, kinetic energy. Jadi macam mana mau berjaya keluar tu, kita punya EK ni mesti sama dengan U. Ini syaratnya. Tenaga kinetik mesti mengatasi tenaga kupaian graviti. Boleh faham? Boleh. So dalam keadaan ini, syaratnya kita mesti, objek itu mesti mencapai halaju lepas. Hajar laju lepas dikira V. Jangan keliru sekarang kita ada V1 lagi. Tadi laju linear satelit di permukaan luar bumi masa dia sudah berlepas. Yang ini halaju lepas ni dia baru mau bergerak daripada bumi keluar daripada permukaan bumi. Okey, jadi halaju lepas ni apa formula dia? Halaju lepas formula dia ni. Laju lepas ni sebenarnya diterbitkan daripada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Okey, kalau kamu boleh tengok di sini, dia buat hubungan, akhirnya terbitlah ni. So, V sama dengan 2 GM per R. Ini kan ramai orang keliru antara laju linear dengan siapa tadi? Ini laju lepas. Kalau laju linear, dia tidak ada 2 GM tu. Kalau halaju lepas, kalau kamu perasan ada 2 di depan dia. Betul? Betul ke kelas? Betul. Cikgu. Kalau halaju lepas ada 2. Kalau laju linear tak ada. Dia tiada 2 GM tu. Okey, dia macam sama tapi lain kamu perhatikan. Halaju lepas ada 2 depan dia dan yang lain di bawah tu sama je R. Dia macam sama. Bezanya halaju lepas ada 2 di depan GM. Okey, jadi ini formula halaju lepas. Ada apa-apa soalan? Tiada, cikgu. Okey, kita pergi, kalau tiada, kita pergi kepada soalan pengiraan ya, macam mana mau jawab. Okey, diberi jejari bulan. Okey, ini soalan, tak tahu soalan berapa ni ya, tapi ada dalam kertas 1 yang cikgu share tu ya. Diberi jejari bulan adalah 1.74. Okey, dan jisim bulan 7.35 darab 10 kuasa 22. Apakah halaju lepas yang diperlukan oleh sebuah roket untuk meninggalkan bulan? Apa formula yang kita pakai di sini? Formula halaju lepas. Okey, halaju lepas. Okey. Yang mana satu di sini? 1 atau 2 kita pakai? Cuba type jawapan kamu. Mana formula halaju lepas? 1 atau 2? 1. Jawapannya adalah 1. Betul. Jangan tersilap pilih formula ya. 1. So kalau sudah tahu formula, senang sudah sebenarnya. Masukkan saja square root 2 G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab M. M tadi jisim apa? Jisim bulan ke jisim okey, satu lagi cikgu lupa mau bagi tahu ya. Kalau tentang halaju lepas ni, kita ada M di sini. Jisim ni bukan merujuk kepada jisim yang pusat, tapi merujuk kepada jisim satelit. Jap. Jisim apakah laju yang diperlukan untuk dia punya planet tu. Contohnya kan kalau objek ni dia berada di planet bulan, dia mau keluar daripada planet bulan, maksudnya halaju lepas dia tu kena merujuk kepada jisim bulan. Okey, jadi pakai jisim bulan lah. Kalau melibatkan objek yang mau keluar daripada permukaan bumi, kita pakai jisim bumi. Okey, yang ini lepas tu bahagi dengan R, jejari bulan 1.74 darab 10 kuasa 6 meter. So apa jawapan dia di kelas? Ada jawapan? B. Jawapan dia adalah B. Betul. Okey. Kira ya, pastikan dapat B lah. Okey, jadi senang je pakai formula yang betul. Okey, next. Satelit MISAT berada di orbit bulan 613 km di atas permukaan bumi. Radius purata bumi adalah 6.37 darab 10 kuasa 6.
Jisim bumi 5.98 darab 10 kuasa 4. Okey, soalan, berapakah laju linear V satelit dalam orbit? Laju linear, apa formula bagi laju linear? Gm per R. Okey, so masukkan sahaja 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan jisim bulan pula. Jisim bumi, berapa jisim bumi ni? 5.98 darab 10 kuasa 24. Okey. R, berapa nilai R sini? Nilai R dia berapa ni? Daripada pusat bumi, berapa R dia? Mesti kita tambah R tambah dengan H. Berapa jejari bumi? Ini jejari bumi. Dia cakap radius purata. Radius purata tu maksudnya jejari bumi lah tu. Okay, so R dia 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan ketinggian dia 613 kilometer ya. Kalau kilometer tak payah tukar lah sebab memang standard dia jap. 637 10 meter. Okay, 613 ni mau tukar kah? Kilometer mau tukar kah pergi meter? Kena tukarkan. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. So ini 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah 613 darab 10 kuasa 3. Okay, cuba kamu kira berapa ni? Apa jawapan dia untuk soalan ni? Apa jawapan dia, kelas? Cuba kira. Ada jawapan? Okey, Anis jawab C. Yang lain? Sama juga, C juga. C. Okey, semua dapat C? Atau ada yang nak mengira? C ya jawapan dia. Okey, betul, tahniah semua. So C jawapan dia. Okey, so kita sudah buat dua latihan ya tadi, laju lepas dengan laju linear. Okey, next kita tengok macam mana kalau soalan apa ni ya? Ini soalan pakai formula. Okey, ini ada satu rumus ni. Okey, kamu tengok ya. Ini planet, okey dia cakap planet bumi dan Zuhra yang mengelilingi matahari. Okey, diberi tempoh orbit bumi TB 365 hari, jejari bumi 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Jejari orbit Zuhra R Zuhra, okey 1.08 darab 10 kuasa 11, cari orbit Zuhra. Okey. Okey, yang ini ada formula dia sebenarnya. Dia daripada kalau kamu masih ingat lagi, okey ini sebenarnya daripada Kepler hukum yang ketiga mana? Okay, tapi dia termasuk di sini. T kuasa 2 sama dengan, siapa ingat formula Kepler? T sama dengan apa? 4 pi ke tu? Buat dulu siapa yang ingat? Cikgu tengok buku teks. Apa formula tempoh dengan jejari tu hubungan dia? R kuasa 3 kalau saya nak silap saya. Ya, R kuasa 3 tapi di depannya ada kan apa tu? Cepat cari dulu, cikgu pun lupa. T sama nanti kuasa 2 sama dengan yang kita buat yang ada dalam soalan exam kalau cikgu tak silap. Kita yang ingat? Okey, cikgu jumpa sudah. Okey, yang ini ya. 4 pi kuasa 2 per GM.
Okey. T kuasa 2, 4 pi kuasa 2 GM R kuasa 3. Ya, inilah ni formula dia. Okey, daripada sini, kalau kamu perhatikan kan, 4 pi dengan GM ni dia adalah pemalar. Ini adalah pemalar. Maksudnya kalau kita buat yang ini, kita stay sini, R ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi begini. Okay, maksudnya kita boleh buat hubungan, kesimpulan dia T, kalau kita ada dua planet, kita boleh hubungkan menggunakan formula ni. Contohnya kalau dalam kes ni bumi dengan Zuhra kan, katakanlah yang pertama ni bumi, ini bumi, yang ini Zuhra, yang ini Zuhra. Jadi ni formula dia. Jadi sekarang kita mau cari jejari Zuhra. Jejari Zuhra RZ lah. So masukkan sahaja nilai TB, T ni adalah tempo. Jadi tempo bumi masukkan, tempo bumi maksudkan, lepas tu jejari bumi masukkan, lepas tu kira semua ni kamu akan dapat RZ nanti. Okay. Cuba ini screenshot dulu, nanti boleh kira sendiri. Inilah formula dia. Okay. Nanti boleh kira balik kah? Jawab balik kertas 1 tu. Cikgu ada bagi arahan tu. Jawab balik kah hari ini? Sebab ramai yang dapat markah yang sikit. Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okay, next. Yang ini. Okay, cuba baca dulu. Ya. Sebuah planet, okey, mempunyai jisim 5/10^4 kg, jejarinya 6.1/10^6. Tenaga yang diperlukan untuk mengangkat 2.0 jisim dari permukaannya ke angkasa lepas. Okey, tenaga apa ni yang diperlukan untuk mengangkat ni? Tenaga, keupayaan, graviti. Apa formula bagi tenaga keupayaan graviti? Negatif. Siapa ingat? G M Per R. betul ke cik? Lepas tu? Per R. Per R. Begitu je? Begini je kan? Masukkan Ya, aja. cikgu. Masukkan dalam ni, formula ni dapatlah jawapan. Ni jawapannya adalah, nanti kira lah. Okay, dikira balik ya. Ini tenaga saja. Okay. Okay, next. Cikgu mau tunjukkan soalan. Okay, yang ini pun bagus soalan dia. Laju lepas bagi satu molekul oksigen di permukaan bumi adalah 11.2. Jejari bumi adalah R. Dan atmosfera bumi terletak pada ketinggian 0.2 R di atas permukaan bumi. Berapakah laju lepas bagi molekul oksigen itu dalam atmosfera bumi? Okey, yang ini kan dia tentang laju lepas. Kita tahu laju lepas tadi 2 GM per R. Kan? Jadi kalau kamu perhatikan di sini, 2 GM ni pemalar, sama dengan pemalar. Bila dia pemalar, kita boleh buat dia begini. Kita anggap apa-apa saja sama dengan V1 R1 ni sama dengan V2 kuasa 2 R2. Okey, maksudnya dia boleh terbitkan hubungan begini. Okey, jadi daripada sini kamu apply masukkan ke yang maklumat ni. Jadi V1 tadi kita ada 11.2 kuasa 2. Lepas tu R. Okey, lepas tu yang ini sama dengan V2 kuasa 2. Lepas tu R tambah dengan 0.2 R. Okey, sekarang yang kita mau cari R. Okey, jadi ini kena pakai persamaan linear lah. Kena selesaikan, cari nilai R.
Okey, yang ini cuba. Cikgu bagi hint sudah ni. Ini cara kerja dia. Cuba screenshot. Okey, lepas tu nanti kamu cuba cari jawapan dia. Okey, boleh cikgu teruskan? Ada soalan kah yang ini? Kelas, okey. Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, yang terakhir. Okey, cikgu bagi peluang ini. Cuba kira sekarang sebelum kita stop. Okey, ini yang terakhir lah. Cikgu mau kamu type apa jawapan kamu ya dekat ruangan chatting. Okey, kalau ada jawapan boleh type. Okey, ada jawapan sudah satu orang. Yang lain-lain? Okey, 2 orang sudah jawapan yang sama. Ada yang dapat yang lain? Juga cikgu. Ya, so memang jawapan dia adalah A ya. Ini dia soalan dia laju linear. Jodoh ingatlah tadi, laju linear square root. Ada 2 kah di depan dia kalau laju linear? Tiada. Tiada, betul. Okey, lepas tu R. Masukkanlah semua. Cuma R di sini ialah kena tahu. R dia ada jejari bumi campur ketinggian. Jejari bumi campur ketinggian. Sebenarnya formula ni satu je, jangan confuse. Mana satu mau pakai R tambah H ke R. Sebenarnya R. Cuma R itu adalah jejari bumi campur ketinggian. Nah, itu maksud dia. So, masukkan saja. Kalau lebih spesifik, R tambah H. So, ini formula dia. Jadi, patutnya kamu dapat A. Okey, bagus ini pun sama juga. Kira laju sebuah satelit mengorbit pada kita. Ini sebenarnya laju linear. Habis sudah sebenarnya. Okey? So, ingat So, cikgu ulang balik. Kamu kalau jumpa soalan laju linear, formula dia GM per R. Tapi kalau hal laju lepas, dia ada 2 di depan, 2 GM per R. So ini saja formula yang balik-balik kamu gunakan ni. Untuk apa namanya ni? 3.3 ni. Dan kadang-kadang kamu akan ditanya juga tentang tenaga keupayaan graviti. So tenaga keupayaan graviti tadi apa? Negatif GM 1M2 per R. R kan? R kuasa 2 kah? Dia pun lupa sudah. Ada R kah? Ada R kuasa 2 kah G? Tenaga keupayaan. Ada. Betul formula cikgu tu? Ya. Okey lah kalau begitu. Okey, so kadang-kadang dia akan tanya ini. Jadi cikgu bulatkan yang kamu kena selalu alert lah, yang kamu tahu pakai kena pandai pakai formula. Kalau laju lepas, kalau tenaga keupayaan. Okey, so tak banyak juga sebenarnya. Dan cikgu, sebab ini kan topik yang baru, silibus yang baru. Cikgu ramal, tapi kan biasanya mungkinlah akan keluarkan sebab silibus baru kan tahun pertama kamu lah first batch ni. Mungkin jugalah dia akan keluar. Jadi kamu standby sajalah, pastikan kamu kuasai topik kegravitian ya. Okey kelas? Okey cikgu. Okey, jadi lepas ni jawab balik kertas 1. Kalau tak sempat masa fizik ni boleh sambung petang. Nanti mungkin malam cikgu akan cek berapa markah yang kamu perolehi lepas kamu sudah buat
apa ni selepas kita buat perbincangan ni. Okey. Jadi kalau tiada apa-apa, cikgu. Okey, kalau tiada apa-apa lagi, stop recording.